Singapura akan membentuk sebuah pusat baru bagi kesihatan awam dan mengkhususkan sebuah pasukan khas bagi perancangan awal masa depan. Ini akan membantu negara ini menilai langkah terbaik untuk maju ke hadapan semasa menangani pandemik masa depan tanpa maklumat yang mencukupi. Ini menyusuli pembentangan kertas putih mengenai respons terhadap COVID-19. Dalam sidang parlimen hari ini, Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong akur sistem kesihatan awam berdepan dengan tekanan besar sejak 3 tahun lalu. Lantaran itu, beliau menambah hubungan dengan sektor privat akan diperkukuhkan bagi respons lebih pantas pada masa depan. Singapura juga akan mengembangkan kepakaran dalam pengurusan kesihatan awam dan pandemik demi mengesan penularan patogen baru dengan lebih pantas. Ini selain menyiapkan langkah respons segera untuk mengawal penularan penyakit itu. We already have some of these capabilities, especially in the area of communicable disease control and management, which we had beefed up after SARS. These currently reside in various parts of our healthcare system, for example, in the NCID, the National Public Health Laboratory, and within MOH itself. To consolidate these capabilities and expertise, we will take the next step to set up a dedicated center for public health, similar to what other countries have done in setting up centers for disease control. DPM Wong menambah patogen baru seterusnya mungkin berbeza daripada COVID-19. Itulah sebabnya mengapa perlu meluaskan pelbagai senario dasar bagi perancangan pandemik melalui membangunkan kemampuan perancangan masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Ketua Pembangkang Pritam Singh berkata rakyat Singapura tidak tahu apa yang tidak disertakan dalam semakan tindakan yang asal semasa menerbitkan kertas putih bagi respons COVID-19. Ini kerana pejabat Perdana Menteri menyiapkan kertas putih itu dengan mengambil kira semakan itu serta menyertakan perspektif yang lain. Encik Singh bertanya jika laporan asal oleh mantan Ketua Perkhidmatan Awam Peter Ho itu boleh didedahkan kepada umum. Memulakan perbahasan berhubung kertas putih itu, Encik Singh berkata, Parti Pekerja WP maklum semasa pandemik bahawa perpaduan amat diperlukan. Beliau menambah pihak pembangkang tertumpu kepada usaha mengajukan saranan-saranan yang konkret dan memastikan pemerintah bertanggungjawab. Encik Singh menjelaskan ini berbanding usaha mencari salah maklumat atau salah pemahaman untuk meraih markah politik. Para anggota Parlimen hari ini juga memberi sanjungan kepada para pekerja Barisan Hadapan yang menyumbang dalam usaha menentang COVID-19. Ini sedang pemerintah mengiktiraf pengajaran daripada pandemik 3 tahun lalu. We express a grateful nation's deepest appreciation for your contributions and courage. Your dedication helps Singapore to keep going through unprecedented and uncertain times. Your acts of duty, sacrifice and care for fellow Singaporeans uplifted our spirits, boosted our confidence and kept all of us safe. Antara 100 pekerja kesihatan yang hadir termasuk jururawat, doktor, guru-guru, pekerja sosial, duta jarak selamat dan kaki tangan awam. DPM Wong juga berkata Singapura perlu terus menimba ilmu agar lebih bersedia. Wabak seterusnya mungkin lebih buruk daripada COVID-19. Beliau juga berharap negara ini dapat meraih keyakinan dan kekuatan daripada apa yang berjaya diharungi bersama sejak 3 tahun lalu. Sementara itu, Perdana Menteri Lee Hsien Loong turut menganjurkan jamuan makan tengah hari bersama kaki tangan Barisan Hadapan di Parlimen. Dia turut disertai DPM Lawrence Wong dan DPM Heng Swee Keat serta beberapa anggota Parlimen yang lain. Dalam catatannya di Facebook, PM Lee berkongsi para pekerja Barisan Hadapan inilah sebab utama Singapura dapat bangkit daripada pandemik dengan lebih kukuh dan bersatu. Menteri Ehwal Dalam Negeri merangkap Menteri Undang-Undang berkata nama Encik Lee Hsien Yang dan isterinya Lee Swet Fen didedahkan kerana di bawah siasatan kerana perbahasan mengenai isu 38 Oxley Road kepentingan umum. Encik K. Shanmugam berkata pasangan tersebut telah memberikan bukti tidak benar
ketika memberi keterangan dan mengelakkan diri daripada dibawa ke muka pengadilan. Selain itu, fakta-fakta berkaitan kesalahan yang didakwa terhadap mereka sudah diketahui umum juga. Encik Shanmugam menjelaskan demikian sebagai menjawab pertanyaan pihak pembangkang di Parlimen hari ini mengenai pendedahan nama pasangan itu, sedangkan nama-nama eksekutif kes rasuah kapal ONM tidak didedahkan. Pihak polis telah mendedahkan kepada umum siasatan mereka apabila terdapat kepentingan awam dan juga apabila orang-orang yang terlibat dan fakta mengenai kesalahannya sudah diketahui umum. Encik Shanmugam memberi contoh kes Carl Liew di mana menurut Mahkamah Tinggi telah memberikan bukti palsu meskipun sudah mengangkat sumpah semasa perbicaraan kes yang melibatkan bekas pembantu rumah keluarganya Cik Parti Liani. The reasons for disclosing that Mr. Lee Hsien Loong and Mrs. Lee Swet Fern were under investigation are broadly similar to the reasons why it was disclosed that Mr. Carl Liew was being investigated for perjury. Except that in the case of Mr. Lee Hsien Loong and Mrs. Lee Swet Fern, they have in addition absconded from jurisdiction. In Mr. Carl Liew's case, we were discussing his conduct and the conduct of other family members and the court's findings in this House. We thought it necessary to disclose in that context that Mr. Carl Liew was being investigated. Encik Shanmugam juga menyentuh isu tentang persoalan apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pendedahan awam tidak menjejas siasatan atau individu terlibat. Beliau menjelaskan sama ada nama-nama harus didedahkan adalah keputusan apakah ia untuk kepentingan awam. Langkah-langkah sedang diambil untuk mengetatkan lagi inisiatif pengitaran semula kasut Singapura yang diterajui Majlis Sukan Singapura dan Syarikat Gergasi Petrokimia Amerika Dow. Ini menyusuli pendedahan kasut-kasut yang dikumpulkan akhirnya dijual semula di Indonesia. Langkah-langkah yang akan diambil termasuk pemeriksaan secara kerap dan hanya melantik kontraktor dan subkontraktor yang tidak terlibat dalam mana-mana perdagangan tekstil atau kasut terpakai. Kasut-kasut yang terkumpul juga akan dihantar tanpa sebarang pengasingan atau diasingkan di tapak-tapak orang tengah. Langkah-langkah ini dibentangkan oleh Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Edwin Tong semasa menjawab soalan yang diajukan mengenai isu tersebut. Terdapat juga beberapa langkah pencegahan untuk menguruskan ekspor barangan kitar semula. Misalnya, sisa elektronik tidak boleh dipindahkan kepada pihak mengitar semula dari luar negara. Ini kecuali mereka mampu menguruskan sisa tersebut ikut piawai yang serupa atau lebih tinggi daripada Singapura. Para kontraktor juga perlu menyerahkan laporan secara kerap kepada NEA mengenai jumlah sisa yang diterima dan diproses. Sistem video kecemasan EVS yang baru bakal meningkatkan kemampuan polis dan SCDF untuk bertindak. Dengan memanfaatkan teknologi telefon bimbit, EVS membolehkan para pegawai menilai dengan pantas tahap kecemasan dan memutuskan langkah seterusnya yang wajar diambil. Ini amat membantu mereka semasa berdepan dengan kesukaran memahami sesuatu situasi. Inspektor Dian Masura adalah antara pegawai yang mengendalikan talian 999 di Pusat Markas Operasi Polis atau POCC apabila si pemanggil tidak dapat menjelaskan kecemasan yang dihadapi mereka yang melengahkan respons yang diperlukan. EVS akan membantu dengan menstreamkan rakaman video secara langsung dari lokasi menggunakan telefon bimbit si pemanggil. I'm able to actually see exactly what is happening on the ground. And at the same time, we will able to assess or appreciate the situation better. And at the same time, while we are communicating with the caller, I'm also able to advise the caller, giving her or him a first-hand information. Si pemanggil ke talian 999 akan menerima pautan melalui SMS di mana beliau perlu menekan butang setuju untuk memulakan penstreaman video. Dan jika si pemanggil dalam keadaan berbahaya untuk berbual, beliau juga boleh menggunakan fungsi sembang. EVS juga boleh mengenal pasti lokasi sebenar si pemanggil. Pihak berkuasa menyatakan EVS akan membantu polis dan SCDF menyelaraskan tindakan mereka dalam kecemasan besar-besaran melalui fungsi kongsi video. EVS
adalah hasil kerjasama polis, SCDF, Agensi Sains dan Teknologi Home Team dan ST Engineering. Perniagaan di Singapura dan Malaysia harus terus meneroka peluang untuk meluaskan kerjasama terutama dalam bidang-bidang di mana kedua-dua negara mempunyai kekuatan yang saling melengkapi. Presiden Halimah Yaakob berkata demikian kepada para pemimpin perniagaan kedua-dua negara di Kuala Lumpur siang tadi. Presiden Halimah Yaakob tiba di ibu kota Kuala Lumpur bagi lawatan rasmi 3 hari atas undangan Yang di-Pertuan Agong Malaysia, Sultan Abdullah Riyatuddin. Dalam satu acara anjuran Kelab Perniagaan Kuala Lumpur, Presiden Halimah menarik perhatian kerjasama erat antara Singapura dengan Malaysia membuahkan hasil kepada kedua-dua pihak. Beliau menambah ekonomi kedua-dua negara juga kekal kukuh meskipun berdepan dengan cabaran-cabaran akibat pandemik. Puan Halimah turut menekankan bagaimana Singapura dan Malaysia meningkatkan kerjasama dalam sektor-sektor baru muncul seperti keselamatan siber serta ekonomi digital dan hijau. Beliau menambah hubungan lebih erat itu membolehkan kedua-dua negara mengharungi keadaan ekonomi yang tidak menentu. We need to ensure that our peoples benefit from the fruits of free trade, greater digitalization and sustainable development. We must not assume that our societies are immune to the kind of forces which have fueled isolationist and anti-globalization sentiments elsewhere. Presiden Halimah juga bertemu dengan 170 rakyat Singapura yang menetap di seberang tambak dan berbesar hati melihat sifat keakraban di kalangan mereka. Beliau menambah hubungan dua negara berjiran ini melampaui isu ekonomi kerana kedua-duanya juga menikmati hubungan persaudaraan dan warisan bersama.